Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 29 September 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyempurnakan Majlis Perasmian Hari Inovasi dan Integriti Jabatan Tanah dan Survey Sarawak 2020 HITS 2020 di Lawas hari ini. Berucap dalam majlis tersebut, beliau menzahirkan penghargaan kepada kaki tangan Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak di atas kejayaan-kejayaan dan sumbangan-sumbangan berkaitan tanah yang telah dilakukan untuk negeri ini. Menurutnya lagi, perasmian HITS tahun ini melambangkan bahawa JTS mengikut perubahan zaman, khususnya pengurusan ke atas tanah. Hari HITS ini melambangkan bahawa Jabatan Tanah dan Survey tidak statik. Ia mengikut perubahan zaman dan juga perubahan pengurusan ke atas tanah. Kerana tiap-tiap tahun kita lihat bahawa teknologi berubah. Dan menggunakan teknologi ini sebagai satu kaedah untuk kita menghasilkan satu sistem yang lebih efisien dalam kerja kita, lebih-lebih lagi dari sudut penyukatan tanah, penggunaan tanah dan apa dibangunkan ke atas tanah. Ketua Menteri menambah beliau yakin dengan semangat, kerjasama dan pendekatan yang dilakukan oleh JTS Sarawak dapat dibangunkan dengan cara tersendiri. Sementara itu, ketika ditemui media selepas majlis, Ketua Menteri mengulas mengenai keputusan Kerajaan Brunei Darussalam berkaitan dengan perintah bayaran keluar dan bayaran masuk yang akan dilaksanakan pada 1 Oktober ini. Beliau berkata kerajaan Sarawak menghormati dan akur dengan keputusan Kerajaan Brunei Darussalam yang telah menangguhkan bayaran keluar dan bayaran masuk hingga ke tarikh tersebut, namun perundingan akan diteruskan. Kita Sarawak menghormati keputusan daripada Kerajaan Brunei Darussalam. Kita terpaksa akur kerana ini adalah prosedur yang telah diputuskan oleh negara jiran kita. Namun demikian, kita akan terus berunding mencari jalan mode of arrangement dari sudut cara-cara pembayaran dan seterusnya. Jelasnya, perundingan diserahkan kepada Kerajaan Pusat bagi melakukan pembincangan dengan Kerajaan Brunei Darussalam. Saya serah kepada Kerajaan Pusat untuk menimbangkan pembincangan di antara Brunei Darussalam dengan Kerajaan Malaysia. Dan kita telah meminta Menteri Kanan kita, Datuk Fadilah, bersama dengan Hishamuddin untuk mencari jalan bagaimana ia boleh tidak membebankan masyarakat kita, kerana khususnya di kawasan utara ini termasuk Limbang, Lawas dan Miri, mereka selalu berulang-alik di antara Brunei pada si Begawan dan juga kawasan Brunei dengan kita. Walaupun demikian, kita mesti menghormati keputusan yang telah dibuat oleh Kerajaan Brunei Darussalam. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan daerah Kuching hari ini dikejutkan dengan 3 kes positif dan menjadikan jumlah keseluruhan kes di Sarawak meningkat sebanyak 709 kes. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, ketiga-tiga kes merupakan kes import, iaitu seorang wanita tempatan yang baru balik dari Arab Saudi, manakala 2 kes pula melibatkan sepasang suami isteri warga negara Myanmar yang baru balik bercuti dari negara asal mereka. Ketiga-tiga kes yang dikategorikan sebagai kes import itu telah dirujuk ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Berita seterusnya, rakyat di negeri ini perlu terus kekal memberi sokongan padu kepada Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS.
Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar berkata, rakyat akar umbi seharusnya menentukan sokongan dengan majoriti besar terhadap wakil rakyat GPS. Malah tegas beliau, budaya lompat parti harus ditolak bagi memastikan kestabilan kepimpinan negeri dan negara amnya. Jadi kita di Sarawak itu mesti keluar daripada kurungan budaya ini, mengangkat budaya lain. Reach out, win over. Supaya tahu dengan budaya lain. Beliau berkata demikian semasa program berambih bersama Speaker Dun Sarawak di Masjid Darul Hidayah, Kampung Seniawan Baru, Bauk hari ini. Dalam majlis sama, beliau juga mengumumkan sumbangan setiap RM10,000 kepada 2 masjid dan setiap RM5,000 kepada 4 surau di kawasan daerah Bauk. Terdahulu semasa berucap, Adun Serembu Miro Simo menyarankan supaya ketua-ketua kampung di kawasan berkenaan berkongsi dengan rakyat akar umbi bahawa kerajaan GPS sangat prihatin membantu dan membangunkan masyarakat Sarawak. Terdahulu semasa berucap, Adun Serembu Miro Simo menyarankan supaya ketua-ketua kampung di kawasan berkenaan berkongsi dengan rakyat akar umbi bahawa kerajaan GPS sangat prihatin membantu dan membangunkan masyarakat Sarawak. Jelasnya penduduk perlu menolak pihak yang sering menabur fitnah serta memecah belahkan rakyat dengan memainkan sentimen perkauman dan agama. Ceritakan wadah-wadah cantik ini untuk rakyat kita di kawasan kampung supaya mereka sedar bahawa kerajaan negeri Sarawak betul-betul prihatin membantu dan membangunkan masyarakat negeri Sarawak. Bukan cerita kosong, dan ianya dimanifestasikan dengan bantuan peruntukan dan projek-projek rakyat yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Penduduk di konstituensi Sebuyau perlu memanfaatkan pembangunan yang telah dibawa oleh Kerajaan Sarawak. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawawi, berkata kerajaan negeri telah banyak membawa kemajuan serta pembangunan ke kawasan Sebuyau. Jadi klinik kita pun dah siap juga dari sejauh lah. Dan chalet cuma lambat lah. Dia bukan masalah kita, masalah kontraktor ya. Kita nak ada chalet tapi ya, macam hotel lah, sini hotel, tapi chalet itu macam rumah tumpangan yang pun taraf tinggi lah sikit lah. Tetapi kontraktor ya jenis daerah akan ambil tindakan. Dan air, projek air, raya kita pergi Sebuyau pun dibesarkan kita. InsyaAllah kita akan atur dengan kerjasama di KK, di Kampung Seberang khususnya, dan juga dengan kerjasama keseluruhan penduduk-penduduk di kawasan Sebuyau. Adun Sebuyau itu berkata demikian semasa program Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Pembangunan Sebuyau hari ini. Program tersebut diadakan secara santai bersama 80 orang penduduk dari Kampung Seberang, Sebuyau. Sekian Buletin UKAS edisi malam bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.